Tahukah anda bahawa sejarah XC60 ni unik? Selain dia ada sedan S60, S60, dia ada V60 iaitu wagon. Tapi hari ini kita bercakap berkenaan dengan XC60 ataupun XC60 iaitu SUV premium yang sangat mewah. Kalau kita tengok sejarah dia bermula pada tahun 2007 di mana pada ketika itu Volvo berada di bawah naungan Ford dan Volvo menghasilkan generasi pertama yang berkongsi platform dengan sebuah lagi Land Rover yang pada ketika itu juga berada di bawah naungan Ford. Tapi untuk generasi kedua ini, Volvo XC60 berada di bawah naungan Geely dan berbeza pada ketika itu, platform kereta ini merupakan platform dedicated Volvo yang dikenali sebagai SPA, Scalable Product Architecture yang berkongsi dengan XC90. Sebelum kami membawang berkenaan dengan XC60 ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang share dan juga menekan butang subscribe dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Okey? Come on, Johnny. Push. Come on, Johnny. Come on. Come on. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Push. Hai. Fuyo! Lajunya kereta dia, yuk. Apa rasa dia? Gunalah minyak Total Energy Squad. Keep your engine younger for longer. Untuk tahun 2023 ataupun versi facelift 2022, terdapat beberapa perbezaan kecil bagi menunjukkan kereta ni telah di faceliftkan. Sebenarnya kalau kita tengok kereta ni sebenarnya tak banyak beza antara versi yang pertama 2017. Kecuali dekat front grille dia tu, dia telah diwarnakan dengan warna hitam. Kalau tak silap saya yang versi lama warna krom. Dan ini dia akan nampak lebih garang sikit. Dan dia masih mengekalkan lampu trademark dia tu. Lampu LED Tor design, iaitu memang lampu ni antara lampu LED DRL yang paling handsome dalam pasaran. Dan untuk versi facelift ini juga dia menerima charger port yang baru. Tak silap saya, charger port ini boleh menerima sehingga 6.4 kWh. Boleh mengecas bateri kereta ini daripada 0 ke 100% dalam masa 3 jam saja, iaitu lebih pantas berbanding dengan model yang lama. Dari segi saiz, panjang kereta ni lebih kurang 4688 mm, manakala lebar dia pula 1902 mm. Kita boleh kategorikan kereta ni sebagai SUV Executive Premium. Untuk kat belakang ni hanya ada satu logo saja untuk membezakan varian yang teratas, iaitu varian T8 Recharge ataupun varian yang ke bawah atau yang dikenali sebagai B5. Untuk versi facelift ni juga sebenarnya hanya sedikit saja perbezaan fizikal yang kita boleh tengok, iaitu ada kemasan yang berwarna hitam dekat lower bumper sahaja. Manakala lampu dia pula masih lagi mengekalkan lampu yang sama yang diperkenalkan pada tahun 2017 dulu. Tak nak kita kena akui bahawa desain luar XC60 ni masih lagi orang kata timeless. Berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun pun kita akan nampak kereta ini nampak desain dia tak dimakan usia. Itulah kelebihan desain macam ni. Tahukah anda bahawa enjin Volvo yang berada dalam
XC60 ni adalah antara enjin yang paling power yang pernah dihasilkan oleh Volvo. Sebab dalam varian T8 anda dapat supercharge, anda dapat turbocharge dan anda dapat hybrid system. Dan enjin ini secara persendirian dia menghasilkan sekitar 314 horsepower dan 400 Nm torque. Tapi apabila digabungkan dengan sistem hybrid dengan motor elektrik yang berada di belakang yang menghasilkan 86 horsepower dan 240 Nm torque, semua kuasa tadi telah digandakan menjadi 455 horsepower dan 709 Nm torque. Tu dah masuk dalam kategori supercar dah. Dan memang power kereta ni. Dan apa yang lebih menjimatkan ialah kereta ni kalau kita charge penuh-penuh dalam 100 km pertama kita hanya guna sekitar 1.6 liter petrol saja. Memang jimat kan? Dah lah power dan jimat pula tu. Bagi versi facelift pula, sebenarnya bateri kereta ini telah ditambah, telah digandakan. Dulu dia pakai 2 layer bateri, sekarang dia pakai triple layer bateri. Dulu bateri dia sekitar 11.1 kW, sekarang bateri tu dah menjadi 18.8 kW. Jadi kita boleh bawa kereta ni dalam keadaan mode elektrik sepenuhnya sejauh 77 km tanpa menggunakan petrol. Memang mantap. Untuk bahagian dalam XC60 ni, kita boleh cakap XC60 ni antara benchmark bagaimana sebuah SUV mewah patut dihasilkan. Kita boleh tengok material selection yang digunakan oleh Volvo. Yang pertama, tombol gear Orefus Crystal. Memang cantik dan waktu malam dia bercahaya. Memang kita nampak mewah dan nampak cantik. Bentangan paparan pemuka ataupun dashboard ni menggunakan bentangan yang dibalut oleh kulit. Serta penutup untuk center console ni dia menggunakan alloy ataupun aluminium yang bila kita tengok gabungan kulit, gabungan kristal serta gabungan alloy aluminium ni, kita nampak kereta ni memang nampak mewah, nampak klasi, nampak sophisticated dan nampak mahal lah. Kereta pun mahal. Untuk bahagian kedua, antara elemen ataupun komponen yang penting pada kereta ni yang paling saya suka ialah speaker dia ataupun pembesar suara dia. Dia menggunakan jenama Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins ni dia ada sebanyak 15 speaker termasuk dengan air subwoofer. Dan semua speaker ni boleh menghasilkan sekitar 1500 watt dan kita boleh pilih kita nak dengar bunyi tu atas stage, atas studio ataupun macam dengar bunyi muzik dalam bilik. Dan memang speaker dia ni boleh dikatakan antara speaker yang best yang pernah Volvo pasang dalam barisan kenderaan dia. Wheelbase XC60 lah lebih kurang 2774 dan bila kita duduk kat belakang tu rasa agak luas jugalah. Kecuali untuk penumpang yang berada dekat tengah ni sebab dia ada hum. Walaupun kereta ni tak ada center differential tapi hum dekat tengah tu digunakan untuk letak bateri PHEV dia. Dan lain-lain equipment yang saya suka termasuklah corong penyaman udara ni dia tak ada kat tengah. Kalau dia ada kat tengah, dia dah menyejukkan lutut penumpang dekat tengah tu. Memang tak guna. Jadi, kita pasang aircon vent ni dekat tiang B. Jadi, lagi best sebab aircon tu boleh direct ke muka. Kalau duduk kat tengah ni, kalau kita pakai camping card, dia sembur dalam camping card kita. Bahaya. And then, dekat sini juga kita ada panoramic roof. Serta 4 poin USB dekat bahagian tengah ini. 4 poin untuk semua penumpang lah. Dan untuk penumpang depan dia boleh dapat 1 poin pengecasan tanpa wire. Dekat bahagian belakang kita dapat lebih kurang 480 liter ruang kargo. Nanti saya betulkan kalau salah. Dan ruang ini sebenarnya kita boleh gandakan menjadi 1400 liter bila kita lipat semua seat ni. Kereta ni memang sangat multi-purpose. Kita boleh jadi besar dan boleh jadi kecil. Tapi perkara yang paling saya suka ialah saya sebenarnya tak berapa suka nak pasang child seat. Sebenarnya penat, malas. Bukan malas, susah sebab child seat tu berat. Jadi dia ada satu function yang dinamakan child seat built-in. Kalau kita naikkan dia punya child seat ataupun dia punya function ni, kita tak perlu pasang child seat dan anak kita boleh duduk kat sini tanpa kita pasang child seat dan dia boleh menggunakan seat belt ni dengan selesa dan dengan selamat. Itulah kelebihan Volvo. Volvo ni memang master dalam bab safety. Terbaik Volvo. Okay guys, sekarang kita berada dalam kereta XC60 ni. Kita nak cerita sikit bagaimana experience drive kereta SUV yang mewah ni.
Okey, untuk pengetahuan penonton, berat kereta ni sebenarnya boleh mencecah sehingga 2,200 ataupun 2.2 tan lah. Tapi walaupun berat, kereta ni sebenarnya sangat pick up. Contohnya bila kita tekan, dia punya pergi tu. Dan bila dia pergi tu, pecutan 0 ke 100 tu dibuat dalam masa 4.8 saat. Memang cukup mengujukan, cukup laju bagi sebuah SUV ni. Cuma sayangnya, sama seperti kebanyakan Volvo yang lain, dia ada speed cap. Speed cap ni diperkenalkan oleh Volvo untuk mengurangkan risiko kemalangan. Jadi, walaupun kereta ni ada 1000 horsepower, 1000 Nm torque, tapi speed cap dia hanyalah 180 km sejam. Sebenarnya kereta ni, bila kita bawa, especially kita bawa Volvo ni, automatically kita tak bawa laju. Sebab Volvo ni, dia punya ride quality adalah lebih kepada comfort. So, bila kita bawa kereta ni, pertama-tama yang kita ingin rasa adalah bagaimana betapa selesanya kereta ni. Contoh kita layan dengan bam kan. Lembut gila dia punya suspension. Saya lupa nak check sama ada dia menggunakan air suspension ataupun dia menggunakan adaptive. Tapi apa yang kita boleh rasa, suspension ni memang best, memang lembut. Dia lebih kepada comfort. Dan untuk kereta ini juga dia menawarkan lebih kurang 5 mod pemanduan, sama ada hybrid, power ataupun pure EV, off-road ataupun constant all-wheel drive. Dia bergantung pada kita nak guna, macam mana kita nak guna power ataupun macam mana kita nak guna kereta ini. Untuk mod EV, hari ini saya dah gunakan kereta ini selama 4 hari. Okay, selama 4 hari saya guna kereta ni, saya memang gunakan kereta ni sebagai plug-in hybrid ataupun sebuah kereta elektrik. Ini bermakna hari keempat barulah kita gunakan petrol untuk kereta ni. Memang jimat kereta ni sebab mengikut data yang diberikan oleh Volvo, kereta ni untuk 100 km pertama dia menggunakan hanyalah sekitar 1.6 liter petrol saja. Memang sangat jimat. Dengan syarat kita kena charge lah kereta ni. Dah nama pun PHEV, dia memang kena charge. Kalau tak charge, kita tak dapatlah penjimatan yang diwar-warkan oleh Volvo tu. Dan untuk kereta ini juga, untuk pengetahuan penonton, kereta ini seperti yang saya sebut tadi, dia memang lebih kepada comfort. So kalau anda nak bawa laju tu sebenarnya boleh, bukan tak boleh, tapi dia tak memberikan image ataupun dia tak memberikan 100% experience kepada pemandu ataupun penumpang bagaimana memandu Volvo yang sebenar. Okey, sebab Volvo seperti yang saya kata tadi, dia memang lebih pada comfort. Dan sebab itulah saya rasa Volvo berikan speaker yang best pada kereta ni. Speaker ni, Bowers & Wilkins ni dia ada beberapa mode. Kita boleh pilih sama ada kita nak dengar mode hall, concert, kita nak pilih stage, kita nak pilih room, kita nak pilih macam-macam mode yang kita boleh dengar. Dan bila kita bawa perlahan ataupun kita bawa hal laju kemasaan 1, 2, 1, 3, kita dengar lagu dengan jelas dengan daripada speaker yang best tu, automatik kita tak akan bawa laju sangat lah. Sebab kalau kita bawa laju sangat, tak enjoy lah kita dengar muzik tu kan. Untuk braking pula, kalau saya nak compare, saya akan compare dengan Volvo V60 Wagon yang pernah kita review hari tu. Untuk kereta tu saya rasa brake dia agak kurang, agak rasa macam bila kita tekan brake, dia rasa macam meluncur sikit. Untuk kereta ni pula, bila kita tekan brake, contoh macam ni kan, rasa brake tu dia rasa firm, dia tak rasa macam meluncur. Sebab saya rasa Volvo mungkin telah menambah baik beberapa aspek, especially dari segi software ataupun hardware untuk sistem PHEV hybrid ni. Jadi bila kita brake tu kita rasa lebih natural, macam kita bawa kereta yang sebenar. Untuk kereta ini juga sebenarnya bateri tu telah dipertingkatkan daripada 11 kepada 18 kWh. Jadi kita boleh dapat lebih kurang actual 75-77 km dalam mode elektrik sepenuhnya. Dari segi safety, okey, safety kereta ni memang penuh. Tapi yang paling menarik ialah kereta ni dia ada safety, dia panggil AEB with steering avoidance. Let's say kereta depan tu dah brake, kita pun brake emergency, kereta lah yang brake emergency AEB tu kan. Tapi dia boleh detect sama ada the best way dia nak brake ataupun dia nak elak. Kalau dia nak elak, dia akan menghantar isyarat kepada steering ni untuk kita elak kereta depan secara automatik.
bagi mengelakkan kita daripada berlanggar. Maksudnya, kereta depan break emergency, dia break, dia tengok tak ada kereta kiri kanan dan dia elakkan sekali. Itu namanya AEB with steering assist. Ini memang antara sistem yang agak baru di pasaran, yang Volvo antara peneroka atau pionir dalam aspek keselamatan ni. Lain-lain macam biasalah, Volvo kamera dia memang sangat terang. Dia ada RCTA with avoidance. Dia ada blind spot with steering avoidance. Macam-macam lagi. Memang safety dia memang top notch untuk Volvo ni. Okey bang, apakah kelemahan kereta Volvo XC60 ni? Yang pertama, headrest dia. Headrest dia ni fix. Dia tak boleh ubah, dia tak boleh naik atas, dia tak boleh tolak ke depan. Sebab setengah kereta mewah dia boleh tolak ke depan. Selain daripada dia boleh angkat tinggi bawah. Ini dia fix je kat situ. Yang kedua, kalau kita buka bonet depan kereta ni, ya Allah, memang tinggi, anda nak kena lompat ataupun kena tutup daripada belakang. Dan kelemahan yang ketiga pula ialah untuk butang mode pemanduan yang saya sebut tadi tu, dia tak ada shortcut dekat sistem ni. Contohnya macam kereta lain, macam kereta mewah-mewah yang lain, dia ada, kita tekan je satu butang, kita nak pilih mode pemanduan yang mana. Yang ni tak boleh. Kita kena tekan butang setting, lepas tekan butang setting kita kena masuk driving. Sedangkan mata kita kena drive. Jadi dia sebenarnya agak mengganggu pemanduan kita sebenarnya. Jadi tak berapa cun lah sebenarnya. Harga kereta ni lebih kurang RM356,000. Saya rasa harga yang ditawarkan tu agak berbaloi sebab kita dapat sebuah SUV daripada jenama premium. Okey, kelebihan XC60 ni ialah dia PHEV. Ini bermakna kita boleh jadi kereta ni sebagai petrol, kita boleh jadi hybrid dan kita boleh jadi pure elektrik. Let's say kalau kita memandu dalam bandar dekat-dekat je, memang kita akan gunakan pure elektrik. Kalau kita pergi long distance ataupun outstation, barulah kita gunakan dia sebagai sebuah kenderaan petrol biasa. Ini bermakna PHEV macam XC60 ni tak ada range anxiety macam kereta elektrik yang biasa. Dengan harga RM356,000 ni, anda dapat sebuah crossover premium. Memang cun, ada jenama dan anda dapat jaminan untuk komponen hybrid selama 8 tahun ataupun 160,000 km. Dia SUV crossover ataupun Volvo XC60 ni boleh dikatakan sebuah crossover untuk seorang yang mementingkan ride quality, untuk mementingkan keselesaan dan kemewahan pada masa yang sama, bawa pesedap. Inilah dia jawapan dia, Volvo XC60 T8 All-Wheel Drive. Sekian saja review daripada kami berkenaan dengan Volvo XC60 T8. Sehingga kita berjumpa lagi. Kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah anda untuk menekan butang like, subscribe dan menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika. Dan jangan lupa untuk menghantar Telegram kepada saya bagi bertanyakan berkenaan dengan Volvo XC60 ini. Okay, bye-bye.